Dalam perbahasan titah menjunjung kasih ucapan Seri Paduka Baginda Tuan Agong di Dewan Yang Mulia ini pada 11 Mac hingga 20 Mac 2014 yang lalu. Setelah meneliti semua isu-isu yang dibahaskan, izinkan saya memberikan penjelasan terhadap perkara-perkara di bawah tanggungjawab Kementerian Luar Negeri yang telah dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat di sepanjang tempoh perbahasan tersebut. Tuan Ketua, saya difahamkan kalau wakil rakyat atau ahli parlimen tersebut tidak berada dalam Dewan, saya tidak payah menjawab di sini dan boleh saya beri jawapan secara bertulis. Ya. Terima kasih Tuan Ketua. Dengan izin Tuan Ketua, yang berhormat Marang tidak ada, jadi saya tidak payah jawab di sini. Yang berhormat Tumpat menyentuh isu mengenai penyahudian dalam konflik Palestin dan penyaluran bantuan kemanusiaan ke Gaza melalui Mesir. Sebagaimana yang ahli-ahli Dewan Yang Mulia ini sedia maklum bahawa dasar Malaysia terhadap isu Palestin tidak pernah berubah. Isu ini kekal sebagai agenda utama yang disuarakan oleh Malaysia dalam pelbagai platform antarabangsa seperti Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Pertubuhan Kerjasama Islam, OIC, dan pergerakan negara-negara berkecuali 6. Malaysia secara terbuka menyokong sepenuhnya perjuangan rakyat Palestin untuk menubuhkan sebuah negara Palestin yang merdeka dan berdaulat berdasarkan sempadan 4 Jun 1967 dengan Baitul Maqdis, Jerusalem Timur sebagai ibu negaranya. Malaysia juga konsisten dalam menyuarakan bantahan dan kutukan terhadap tindakan Israel yang melaksanakan proses penyahudian atau dengan izin Tuan Ketua, Judaization terhadap Jerusalem di peringkat antarabangsa seperti semasa mesyuarat dan persidangan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB, OIC, NAM, termasuklah semasa Perhimpunan Agung PBB juga. Semasa mesyuarat PBB bagi membincangkan agenda Palestin yang telah diadakan pada 26 November 2013, Malaysia telah menggesa supaya rejim Israel menghentikan dengan segera semua tindakan yang jelas bertentangan dengan prinsip dan undang-undang antarabangsa seperti pemusnahan rumah-rumah rakyat Palestin, pembinaan tembok pemisah serta pembinaan penempatan haram untuk rakyatnya secara berleluasa bagi tujuan mengubah struktur demografi dan ciri-ciri Arab Islam di Kota Lama Jerusalem yang juga dikenali dengan nama Baitul Maqdis atau Al-Quds, termasuklah terhadap bangunan dan kawasan Masjid Al-Aqsa. Selain itu, pada 26 Jun 2013, masa mesyuarat ke-37 Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu atau UNESCO di Kemboja, Malaysia telah menyokong satu resolusi UNESCO yang meminta Israel menghentikan semua aktiviti yang merosakkan kesahihan dan integriti Jerusalem dan Masjid Al-Aqsa. Malaysia mengutuk sekeras-kerasnya tindakan Israel terhadap Masjid Al-Aqsa yang langsung tidak menghormati kepentingan dan signifikan masjid tersebut sebagai rumah ibadah orang Islam sedunia dan warisan sejarah peradaban manusia. Kerajaan melalui Kedutaan Besar Malaysia di Kahirah, Mesir, sentiasa bersedia untuk membantu urusan kemasukan pertubuhan bukan kerajaan atau NGO dan orang perseorangan dari Malaysia yang ingin menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Gaza, Palestin pada bila-bila masa dengan kerjasama kerajaan Mesir. Berhubung isu terowong yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat, ianya merupakan satu isu keselamatan dalaman dan kerajaan menghormati keputusan kerajaan Mesir untuk memelihara keselamatan dan kestabilan wilayahnya. Nah, bagaimana ya, Mat? Terima kasih Datuk Yang Pertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Secara umumnya pendirian Malaysia di medan-medan dan forum-forum antarabangsa berkaitan dengan Palestin ini kita akui adalah bunyinya kuat, tegas dan sebagainya. Tetapi masih lagi saya merasakan bagaimana saya ucapkan dalam perbahasan dahulu, kita mengharapkan Malaysia play a leading role dengan izin, memimpin, mengetuai
menjadi benar-benar yang menentukan dan membimbing OIC dan badan-badan antarabangsa yang lain ke arah pendirian yang lebih tegas, kerana apa yang dilakukan oleh rejim Israel adalah terlalu ganas. Dan contoh yang terakhir yang berhormat berikan tentang masalah di Gaza itu sendiri. Dalam perbahasan ringkas kita menyebutkan tentang bagaimana seluruh dunia, khususnya yang neutral, yang bebas seperti bangsa-bangsa bersatu sendiri, memberikan amaran bahawa keadaan kehidupan rakyat biasa, bukan askar ke, pejuang-pejuang kemerdekaan ke, tetapi orang dewasa, orang tua, wanita, kanak-kanak, kehidupan mereka di bumi Gaza itu amat terancam. Dan sebab itulah saya sebutkan adalah disebutkan sebagai penjara terbuka terbesar di dunia. Jadi apabila Mesir pula bukan sahaja tidak membantu, tetapi menyekat bantuan melalui penutupan terowong-terowong yang sedikit pun tidak ada kaitan dengan keselamatan negara Mesir, tetapi mungkin ada kaitan dengan masalah Israel, tetapi yang pentingnya yang cuba memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat di Gaza pun Mesir tidak menyokong, malah menghalangnya. Jadi saya mengharapkan pendirian Malaysia yang lebih berani, tegas, menegur dan menggunakan platform OIC untuk isu yang berkaitan dengan tindakan Mesir ini. Terima kasih Berhormat Tumpat. Saya dah jelaskan tadi, memang itulah cara kita untuk membawa isu ni di peringkat antarabangsa. Kita bawa keseluruhan isu Palestin ini, masalah Palestin dengan Israel ini, boleh katakan tiap-tiap kali persidangan antarabangsa, isu ini akan kita bawa. Tidak pernah kita lupa, dan inilah menjadi satu-satunya ketegasan yang kita buat di mana-mana sekalipun. Tapi walau bagaimanapun tentang isu yang nak dikatakan mengenai dengan terowong yang dibuat, yang ditutup oleh kerajaan Mesir, kita telah pun membangkitkan isu ini bersama dengan Mesir. Mereka menjawab bahawa ini adalah merupakan isu keselamatan dalaman dan kerajaan menghormati keputusan mereka, dan kita tidak boleh buat apa-apa kerana itu negara mereka tutup kerana isu keselamatan. Jadi itulah yang kita dapat terima. Walau bagaimanapun, seperti yang saya katakan tadi, kalau ada kumpulan NGO dan mana-mana yang mahu untuk memberi bantuan ke Gaza, kita sentiasa boleh membantu melalui kedutaan kita yang ada di Kairah. Muhammad tak bertanya isu ni sebelum ini, jadi saya nak meneruskannya. Tentang isu Bangladesh, saya ambil maklum bahawa Yang Berhormat Marang dan Yang Berhormat Tumpat telah menyentuh isu hukuman mati pemimpin-pemimpin gerakan Islam di Bangladesh. Sebagaimana yang sudah diketahui, Tribunal Jenayah Antarabangsa oleh Kerajaan Bangladesh telah ditubuh pada 25 Mac 2010 dan merupakan usaha kerajaan negara itu dalam mengadakan siasatan di mana warga tempatan yang telah bekerjasama dengan pihak musuh semasa perang pembebasan Bangladesh yang tercetus pada tahun 1971 dibawa ke muka pengadilan. Perbicaraan yang dilakukan dan hukuman yang dijatuhkan oleh tribunal tersebut adalah mengikut lunas undang-undang tempatan yang berlandaskan piawaian antarabangsa. Mengambil kira fakta ini, saya sekali lagi ingin menegaskan kepada Dewan Yang Mulia ini bahawa adalah tidak wajar untuk Malaysia mencampuri urusan dalaman dan perundangan Bangladesh yang jelas mengambil tindakan yang dirasakan perlu dalam menyelesaikan masalah dalaman negara tersebut sebagai sebuah negara yang berdaulat. Ya Menteri. Yang Berhormat hari itu tak membahaskan isu ini, jadi saya nak teruskan. Walaupun saya tak membahas, tak berarti bahawa tak boleh timbulkan, kerana bila kita agih-agihkan tajuk, saya rasa isu Gaza itu sekiranya benar negara Malaysia dan kerajaan Malaysia mengambil berat tentang soal hak rakyat Palestin, saya rasa kita perlu bahas dengan serius, kerana ianya merupakan persoalan hidup mati. Jangan kita main teknikal punya anulah. Kalau betul lah ianya merupakan satu isu yang diambil berat, apa salahnya kita bahas sekarang?
Yang masalahnya bila kita bagi peluang untuk kita membahas, ada masa yang tertentu, kita agihkan tajuk. Ini yang kita, takkanlah kita semua kita nak ambil semua isu. Hari itu tak ada masa nak bahas. Wakil PAS dia hari ini bolehlah tanya soalan. Saya bawa isu lain. Ya Mat, isu di depan saya sekarang, Menteri tak bagi ruang untuk mencela, itu saja. Dia tak bagi ruang untuk mencela, Yang Hormat tak boleh berdiri. Alasan yang diberi, tak apalah, Tuan Speaker, kalau dia tak nak jawab, kata je lah tak nak jawab. Tapi janganlah beri alasan. Dia tak bagi jalan, Yang kerana Hormat. tak mungkin kita nak bawa semua isu dalam Dia tak bagi jalan, masa Yang Hormat. yang diberikan. Janganlah kata oleh kerana tak apalah, kita dia tak tak bagi bahas jalan dulu. lah. Ya. Ya? Saya nak teruskan Yang tegaskan Hormat. di sini. Saya nak kalau teruskan. kerajaan Malaysia benar-benar memperjuangkan hak rakyat Palestin, jangan buat cara cincai macam ni. Ini soal hidup mati. Okey, duduk. Ya, Do cukup lah, not Yang Hormat. hide behind technical Ingat issues. jalan dia ada masalah lah. Dia ada masalah. Saya, Kena pergi Tuan cek. Dan Ketua, Saya minta kalau Isu- betul Yang Hormat. isu Menteri yang Luar Negara, dibangkitkan, Kementerian Luar Negeri Ya, Muhammad. mengambil berat tentang Palestin, biar kita bincang sekarang. Jangan tutup atas alasan kamu tak bahas masa tu, kamu tak bahas. Tak, This is dia tak bagi jalan. Dia bagi jalan, tak bagi jalan lah Yang okey, Hormat. Tuan Dan Ketua, saya nak jelaskan. Yang Muhammad Shah Alam langsung tidak membangkitkan isu ni masa perbahasan. Hari-hari ini nak jadi hero. Nak jadi Tak hero, cukup masa. hidup mati. Kita Kalau bab hidup agih-agihkan. mati, Berilah alasan yang munasabah. masa Saya minta perbahasan Menteri dibangkitkan Timbalan dan saya Menteri akan bertanggungjawab. jelaskan. Ini Sebab bukan itu- isu main-main. Sebab itu Yang Berhormat Tumpat, bila dia Bagi membangkitkan pihak PAS. dan dia bertanya dan Bagi saya pihak jawab PAS. dan dia minta Bukan penjelasan, dia saya seorang jawab. mewakili Dan dirinya tetapi seorang. kalau- Dia wakil kalau parti. Shah Alam tidak mau Isu Gaza membangkitkan, dan Palestin, maka saya tidak isu payah jawab. penting yang PAS nak ianya dibahas di dalam Dewan. Yang Syalam, tiba-tiba nak jadi hero ni lepaskan pasal batuk di tangga. Syalam. Kalau kita nak perjuangkan hak rakyat Syalam dia Palestin, ada masalah. tunjuk Masalah. satu sikap yang Ya. lebih tegas. Yang Hormat, ya. Yang Berhormat Ulu Langat, Tuan Dan Ketua, Inilah Yang main-main. Berhormat Ulu Langat memohon Main-main penjelasan tentang hidup dan Ya, jaga boleh, rakyat kawasan Islam, umat Islam di Palestin, titik 20. di Mesir, di Bangladesh. Menteri tak bagi Sukacita jalan Yang saya Hormat, ingin, tak boleh lah. Itu saja. nyatakan Tak apalah, di sini. Saya pun hanya tak boleh paksa dia. I want to state my stand. Ya, and my Dah, cukup dah. opinion of the Timbalan Menteri punya jawapan. You have stated your stand and sit down, please. Yes, I'm going to sit down, of course. Okay, sit down. I've stated my stand, I'm going to sit down. And sit down. Yes. Yes, I will. Yeah. It's not a problem. Sit down. Dan saya nak state my stand also, Tuan Yang Bertuah, seperti yang disebut oleh Shah Alam tadi, bahawa isu Palestin dan Gaza ini setiap kali persidangan telah pun dibawa oleh mereka dan jawapan yang sama, dan saya berikan jawapan setiap kali yang sama, dan itulah yang saya Jawapannya ialah Malaysian government gives Yang lip service. Hormat. Answer, Salam, jawapannya kerajaan Malaysia Cukup, salam. only gives lip service. And I'm going to sit down again. And Tuan Yang Bertuah, dia kata he's going to sit down, and I don't think he wants to stand up again. That's good enough. That's up to me lah whether I want to stand up or not. Ya, Yang Hormat Menteri teruskan. Tuan Yang Bertuah, saya nak masuk isu yang dibawa oleh Hulu Langat. Memohon penjelasan berhubung status kawasan titik 20. Sukacita saya ingin nyatakan di sini bahawa titik 20 merupakan salah satu daripada 84 titik yang terdapat di dalam Peta Malaysia 1979. Seperti yang Dewan Yang Mulia ini sedia maklum, Peta Malaysia 1979 telah disiarkan di dalam Warta Kerajaan bertarikh 21 Disember 1979 dan diterbitkan di dalam lembaran sheet 1 dan 2. Titik 20 terletak di dalam kawasan perairan Tanjung Piai, Johor, berhampiran dengan Pulau Merambung. Dari segi teknikalnya, titik 20 ditentukan melalui penggunaan prinsip sama jarak atau equidistance daripada 3 kedudukan. Satu di Malaysia, iaitu melalui Pulau Merambung, dan 2
di Singapura, iaitu Tanjung Teritip dan Sultan Syul. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, titik 20 merupakan tuntutan sepihak atau unilateral pihak Malaysia sendiri. Seperti yang Berhormat Ulu Langat nyatakan pada 7 Ogos 1995, seperti Ulu Langat nyatakan, pada 7 Ogos 1995, Malaysia dan Singapura telah menandatangani satu perjanjian dengan izin Tuan Ketua, agreement between the Government of Malaysia and the Government of the Republic of Singapore to delimit precisely the territorial waters boundary in accordance with the Straits Settlements and Johor Territorial Waters Agreement in 1927. Melalui perjanjian ini, Malaysia dan Singapura telah menentukan garis sempadan di kawasan Selat Johor. Walau bagaimanapun perjanjian ini tidak meliputi kawasan titik 20. Sehubungan dengan itu, titik 20 masih merupakan kawasan yang perlu disempadankan oleh kedua-dua negara melalui perundingan. Seperti Dewan Yang Mulia ini sedia maklum juga, pada tahun 2003, Malaysia telah membawa isu penambakan laut yang dijalankan oleh Singapura di kawasan Tekong dan Tuas ke Tribunal Undang-Undang Laut dengan izin Tuan Ketua, International Tribunal for the Law of the Sea, ITLOS. ITLOS telah memutuskan bahawa Singapura mesti bekerjasama dengan Malaysia dan membincangkan semua aspek penambakan bagi memastikan kepentingan Malaysia tidak terjejas. Sehubungan dengan penghakiman tersebut, hak Malaysia tidak akan diprejudiskan oleh sebarang tindakan unilateral oleh Singapura. Ini bermaksud tuntutan sepihak Malaysia ke atas kawasan titik 20 masih kekal dan akan diputuskan melalui rundingan dua hala. Saya ingin menegaskan di sini bahawa kerajaan sentiasa peka dan memberikan perhatian yang khusus di dalam memastikan kepentingan dan keutuhan wilayah negara sentiasa terpelihara. Berhubung dengan perkara ini, agensi kerajaan yang berkaitan sentiasa memantau dan memberikan perhatian berhubung perkara ini. Tuan Ketua, Yang Berhormat Tumpat juga ada membangkitkan... Boleh saya minta penjelasan sedikit? Penjelasan dengan perkara yang berkaitan. Berkaitan dengan apa lagi? Apa ni, isu persempadan the sea boundaries, ya. Saya tidak bangkit ini dalam perbahasan, tapi saya boleh, kalau Timbalan Menteri sanggup, boleh bagi jawapan tertulis. Tapi boleh saya bangkit soalan itu. Jika Yang Amat Menteri bagi ruang. Ya, saya minta ruang daripada yang saya tak ada. Saya akan tanya dia, Yang Amat. Ini berkaitan dengan pertikaian tuntutan negara kita terhadap Pulau Batu Putih yang kita bawa kepada Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ yang kita kalah pada 23 hari bulan Mei 2008. Saya ingin tanya pada Timbalan Menteri, Timbalan Menteri, bahawa sama ada kerajaan Malaysia sedar bahawa kita ada hak untuk memohon atau menuntut satu kajian semula keputusan itu dalam tempoh 10 tahun daripada tarikh itu, dan apakah usaha yang kita buat untuk menghidupkan balik atau menuntut satu kajian semula keputusan itu. Saya faham. Yang Hormat, saya nak jelaskan di sini bahawa isu yang kita bawa tadi isu yang lain. Manakala Yang Berhormat nak bawa isu tentang tuntutan Batu Putih. Kita faham dan kita sedar kita masih lagi ada tempoh. Kita sedang membuat kajian bagaimana kita nak buat satu appeal di mahkamah nanti. Itu memang dalam kajian kita. Isu Rohingya, sebelum pergi isu lain, tadi yang titik 20 tu, kita perlu ada perbincangan di antara Singapura dengan Malaysia dari segi pensempadan. Kenapa dibiarkan lama sangat daripada tahun 1955 tapi masih tak diputuskan? Tidak, bahawa itu hak Malaysia. Keputusan di mahkamah buat pada tahun 2003. Bukan 1995. Jadi dia memakan masa mula-mula di mahkamah, kemudian kita duduk untuk berbincang dengan Singapura. Sekarang ini dalam perbincangan untuk melihat bahawa titik sempadan itu masih lagi kita tuntut, dan Singapura sedang duduk untuk menentukan. Akhirnya
perjanjian di antara kita dengan Singapura itu akan dimeterai bersama. Isu Rohingya, Yang Berhormat Tumpat mengemukakan banyak pemberian bantuan kemanusiaan berhubung isu Rohingya ini di Myanmar. Menyentuh mengenai isu kemasukan pelarian Rohingya yang ramai ke Malaysia, Malaysia memandang serius akan perkara ini dan percaya bahawa Myanmar perlu memainkan peranan yang lebih besar dalam usaha menyelesaikan masalah tersebut. Kita sebagaimana yang Tumpat sedia maklum, isu ini adalah merupakan isu dalaman Myanmar dan Malaysia konsisten dalam hal ini, di mana Malaysia mengamalkan dasar luar yang jelas tidak mencampuri urusan dalaman sesebuah negara yang berdaulat. Dalam nada yang sama, isu kewarganegaraan Rohingya adalah masalah dalaman yang perlu diselesaikan sendiri oleh kerajaan Myanmar. Namun begitu, Yang Berhormat Menteri Luar telah menyuarakan rasa kebimbangan mengenai kemasukan ramai pelarian Rohingya ke Malaysia dalam sepucuk surat bertarikh 9 Januari 2013 yang ditujukan kepada rakan sejawat beliau di Myanmar, iaitu Menteri Luar Myanmar. Dalam surat tersebut, Yang Berhormat Menteri Luar Negeri menyatakan bahawa isu pelarian Rohingya dari Myanmar telah mendapat tumpuan media antarabangsa yang secara tidak langsung boleh membantutkan perkembangan positif di Myanmar. Malaysia seperti biasa mempunyai keyakinan yang tinggi bahawa Myanmar sedang menangani perkara yang berkaitan dengan Rohingya dengan cara yang adil dan cepat. Sebagai negara rakan yang sudah lama dan jiran kepada Myanmar, Malaysia bersedia memberikan apa jua bantuan yang diperlukan oleh Myanmar ke arah satu resolusi yang praktikal dan mampan demi keamanan dan kestabilan bukan sahaja untuk negara dan rakyat Myanmar tetapi kepada rantau ini keseluruhannya. Semasa mesyuarat Menteri-Menteri Luar negara ASEAN ke-46 baru-baru ini di Seri Begawan, Brunei Darussalam, pada 29 Jun hingga 2 Julai 2013, Yang Berhormat Menteri Luar telah bertegas mengenai isu Rohingya dengan menyatakan kebimbangan beliau terhadap persepsi negatif masyarakat antarabangsa tentang isu ini kerana ASEAN dilihat tidak menggesa Myanmar dalam mencari penyelesaian untuk melindungi keselamatan dan hak minoriti Islam Rohingya. Seterusnya, semasa pertemuan dua hala dengan rakan sejawat beliau dari Myanmar dalam mesyuarat AMM ke-46 pada 29 Jun tersebut, Yang Berhormat Menteri Luar juga telah menyampaikan kebimbangan negara-negara Islam OIC terhadap keganasan yang berlaku ke atas rakyat minoriti Islam di Myanmar. Negara-negara Islam ini telah mendesak negara-negara Islam ASEAN iaitu Brunei Darussalam, Indonesia dan Malaysia untuk mengambil tindakan sewajarnya, menggesa Myanmar mengambil langkah-langkah bagi mengembalikan keamanan dan ketenteraman. Sementara itu, saya sendiri juga telah menyertai lawatan delegasi OIC yang diketuai oleh Setiausaha Agong OIC sendiri pada 13 hingga 16 November bagi melihat 2013 tahun yang lepas, bagi melihat keadaan di kem-kem pelarian Rohingya akibat konflik Rakhine serta berinteraksi dengan pihak-pihak yang berkenaan termasuklah kerajaan Myanmar sendiri dalam usaha untuk membantu dan juga mencari penyelesaian yang adil berkekalan berhubung isu Rohingya ini. Itu jawapan untuk Rohingya. Untuk Yang Berhormat juga telah membangkitkan isu drone wars di Yemen. Isu ini dibangkitkan oleh Yang Berhormat dan ingin saya jelaskan bahawa sejak bulan Mac 2012, Yemen ditadbir oleh kerajaan sementara di bawah pimpinan Presiden Abdul Rabu Mansur Hadi dan sedang melalui proses peralihan politik dan rekonsiliasi nasional. Pada masa yang sama, Yemen juga berdepan dengan ancaman keselamatan dan keganasan yang berpunca daripada beberapa kumpulan pemisah dan pemberontak, termasuklah daripada kumpulan Al-Qaeda di Semenanjung Arab atau dengan izin Al-Qaeda in the Arabian Peninsula. Yemen juga mempunyai jalinan kerjasama erat dengan Amerika Syarikat, terutamanya
dalam mengatasi ancaman pengganasan Al-Qaeda yang telah menggugat keselamatan serta kestabilan negara Yaman, dan ini sedikit sebanyak telah menjejaskan proses peralihan politik dan rekonsiliasi nasional yang sedang berjalan. Walaupun masih banyak negara yang masih meragui atau tidak menggalakkan penggunaan drone, bagaimanapun penggunaannya adalah dengan persetujuan kerajaan Yemen sendiri. Datuk Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya dalam ucapan ringkas hari itu menyebutkan bahawa penggunaan drones ini adalah seolah-olah ibarat sama dengan satu bentuk keganasan baru oleh sebuah kerajaan, tanpa kita menyokong atau memihak kepada kumpulan-kumpulan yang menentang sesebuah kerajaan yang sah melalui keganasan, tanpa perlu kita menyokong itu, tetapi di pihak yang sama kita boleh menegur, mengkritik dan menentang tindakan mana-mana kerajaan pula, khususnya dalam kes drones ini Amerika Syarikat, yang menggunakan senjata drones ini, dan telah terbukti ada kes-kes bahawa mangsa-mangsa drones ini bukan sekadar penentang-penentang kerajaan mana-mana negara, bukan di Yaman sahaja, tapi di Afghanistan, di Pakistan dan beberapa negara yang lain. Dan oleh itu terdapat pandangan antarabangsa hari ini yang ingin melihat supaya penggunaan senjata drones ini diharamkan, seperti mana penggunaan periuk api juga diharamkan melalui konvensyen dan undang-undang antarabangsa. Jadi soalan atau pandangan saya hari itu ialah, adakah kerajaan Malaysia ingin mengambil sikap ini dan sekali lagi berunding dengan negara-negara yang ada minat untuk menyekat keganasan dari sebuah negara bernama Amerika ini melalui rundingan bersama ke arah mewujudkan suatu konvensyen atau undang-undang antarabangsa yang baru. Terima kasih Muhammad Tumpat. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahawa penggunaan drone ini bukan semata-mata sebagai satu senjata untuk menjadikan ia sebagai senjata yang mengganas. Kerana drone juga boleh digunakan dalam banyak-banyak aktiviti-aktiviti lain, seperti dalam, dengan izin Tuan Ketua, plantation industries, banyak search and rescue. Cuma kalau dia digunakan dalam bentuk keganasan, maka itu akan dilihat sebagai sesuatu yang patut dibawa sebagai satu lagi undang-undang di peringkat antarabangsa. Sebab itu saya tadi pun telah menjelaskan bahawa walaupun dalam keadaan sekarang ini ramai negara-negara meragui tentang kegunaan drone tersebut, maka di isu yang di Yaman ini ianya dibenarkan oleh kerajaan Yaman sendiri. Tapi tentang kegunaan drone sebagai satu bentuk senjata, itu akan dibawa di peringkat yang lain, di mana Malaysia sedang mengkaji dan melihat kedudukan untuk kita bersama dalam menentukan isu ini di peringkat antarabangsa. Isu nuklear Iran dan pemecatan Duta Malaysia yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Tumpat, saya ingin memaklumkan bahawa Malaysia berpegang kepada prinsip bahawa setiap negara termasuk Iran mempunyai hak untuk menggunakan dan membangunkan sektor tenaganya, termasuk tenaga nuklear, untuk penggunaan secara aman. Malaysia turut berpegang teguh kepada Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) yang merupakan perjanjian antarabangsa dengan objektif untuk mencegah percambahan senjata nuklear, untuk menggalakkan kerjasama dalam penggunaan tenaga nuklear secara aman dan untuk mencapai objektif pelucutan senjata nuklear. Untuk makluman ahli yang berhormat dan Dewan Yang Mulia ini, NPT telah mula berkuat kuasa pada tahun 1970. Pada ketika ini, sebanyak 189 buah negara telah meratifikasikan NPT, termasuklah Iran. Malaysia telah pun meratifikasikan NPT pada tahun 1970. NPT merupakan satu-satunya perjanjian antarabangsa di mana negara-negara kuasa nuklear telah memberikan komitmen untuk melucutkan senjata nuklear mereka. Dalam masa yang sama,
Artikel 4 MPT memberikan hak inalienable right kepada mana-mana negara untuk menjalankan penyelidikan, pengeluaran dan penggunaan tenaga nuklear secara aman. Berkaitan dengan kedudukan Datuk Muhammad Arsyad Mansur Husin, saya ingin jelaskan bahawa ianya tiada kaitan dengan isu yang dibangkitkan oleh Muhammad Tumpat. Ianya adalah semata-mata atas isu di mana beliau telah pun tamat tempoh perjawatannya. Ketua Yang Berhormat Masjid Tanah tak ada, Tenum tak ada juga, Tuan Ketua. Demikianlah saja penjelasan yang Tumpat. Mungkin Yang Berhormat tidak dilaporkan ada, saya menyebut, dan ini dalam konteks yang positif untuk kerajaan, untuk kementerian, iaitu penandatanganan perjanjian damai Manila antara kerajaan Filipina dengan puak-puak khususnya MILF di Filipina Selatan, Mindanao. Saya telah menganggap itu sebagai suatu yang positif, dan saya telah menambah bahawa saya mengharapkan bahawa perjanjian kali ini antara Manila dengan Filipina Selatan atau bangsa Moro atau MILF itu akan berjalan, yang mana esoknya ditandatangani mengikut laporan, dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita akan berada sebagai salah seorang yang akan menyaksikan penandatanganan itu. Saya menggesa hari itu supaya kerajaan Malaysia bukan sahaja telah memainkan peranannya untuk ke arah perdamaian dan penandatanganan perdamaian ini, tetapi supaya kita mengekalkan peranan kita dan kali ini memastikan bahawa perjanjian ini benar-benar terlaksana, bukan sebagaimana perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani, dipersetujui sebelum ini. Yang Malaysia juga ada peranannya, tetapi yang ini peranan sehingga ini kita kira berjaya, tetapi saya nak supaya kerajaan memastikan bahawa kita juga meneruskan lagi peranan ini supaya kita akan memastikan perlaksanaannya ke arah mewujudkan Filipina Selatan yang autonomous daripada Manila. Terima kasih. Terima kasih Berhormat Tumpat. Inilah juga kehendak kerajaan Malaysia. Kita mahu melihat supaya perjanjian ini menjadi satu perjanjian yang benar-benar kekal dan boleh kita lihat sebagai satu perjanjian yang boleh membentuk satu kawasan yang tidak lagi menjadi kawasan peperangan, tetapi ianya menjadi satu kawasan yang boleh memberi pertumbuhan yang baik di kawasan tersebut, yang boleh memberi impak yang juga baik kepada Malaysia, di mana Sabah adalah berdekatan dengan kawasan Mindanao tersebut. Itu adalah juga sama seperti kita, kerajaan Malaysia. Sebab itu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan menyaksikan perjanjian yang akan ditandatangani pada besok hari. Menteri, saya ada bangkitkan dalam pembahasan. Ada bangkit kan? Ya, boleh. Pak Katil. Kau bukit Katil. Ya, terima kasih Datuk Speaker. Saya ada bangkitkan dua, Pak Menteri. Secara khusus berkaitan dengan adakah kerajaan bersedia untuk mewujudkan satu jawatan kuasa khas Parliamentary Select Committee dalam kita address isu-isu berkaitan dengan dasar haluan negara. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga ada bangkitkan tentang pendirian kerajaan berkaitan dengan dasar luar. Apakah ada departure dengan izin daripada principles of non-interference ini kepada principles of humanitarian intervention ataupun responsibility to protect, seperti mana yang diputuskan ataupun dicadangkan dalam World Summit outcome in 2005 dengan izin. Sebab itu saya ingin menyatakan perkara ini sebab ini ada kaitan dengan beberapa isu yang semasa. Misalnya penggantungan 529 orang Muslim Brotherhood di Mesir. Apakah pendirian kerajaan dan apakah kita boleh debate perkara ini, kerana pada saya itu termasuk dalam istilah genocide atau mungkin juga ethnic cleansing, mungkin juga war crimes dan sebagainya, atau political genocide. Dan ini tentunya juga ada kaitan dengan isu yang
terkini, iaitu tentang kapal MH370 ini, kerana ianya menimbulkan satu persepsi bahawa kita ada sedikit masalah antara Kuala Lumpur dan Beijing. Kita tahu China merupakan ahli Security Council dan kita ada hubungan dagang yang cukup tinggi dengan China. Sebab itu saya ingin menyatakan apakah kerajaan aware benda ini dan apakah langkah-langkah yang kita ambil untuk memperbaiki hubungan kita dengan Beijing. Terima kasih. Terima kasih Bukit Katil. Saya nak jelaskan pertama apa yang dibangkitkan oleh Muhammad tentang Select Committee ini bukan di bawah kementerian saya. Itu di bawah Jabatan Perdana Menteri. Sebab itu kita tak menjawab yang dibangkitkan, isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat. Yang kedua tentang pendirian kita, juga Yang Berhormat tak bangkitkan hari itu. Tapi walau bagaimanapun saya nak jelaskan di sini bahawa prinsip kita tegas bahawa kita tidak mahu campur tangan dalam hal ehwal negara yang berdaulat. Walau bagaimanapun dalam isu yang mungkin boleh kita gunakan dalam persidangan antarabangsa, isu-isu humanitarian yang dikatakan oleh Yang Berhormat, itu memang Malaysia ada menyuarakan kalau kita merasakan sesuatu isu itu adalah merupakan yang boleh dianggap sebagai merosakkan daripada image the citizens of the world. Jadi itu adalah merupakan satu-satunya yang kita bawa untuk menentukan bahawa dunia ini dalam keadaan aman dan sejahtera. Itu memang di peringkat kita bawa dalam mesyuarat antarabangsa. Tapi kalau di antara bilateral, contohnya sebagai yang dimaksudkan oleh Yang Berhormat Bukit Katil tentang hukuman terhadap 529 rakyat Mesir yang baru ini dihukum. Saya nak jelaskan di sini bahawa prosedur di Mesir tersebut, walaupun hukuman telah pun dijatuhkan, oleh kerana hukuman ini adalah hukuman mati, maka sebab itu dia mesti dibawa ke peringkat yang lebih atas yang dinamakan the Grand Mufti of Egypt. Kemudian mereka boleh membuat rayuan terhadap keputusan yang telah pun dibuat. Maka sebab itu kita melihat bahawa dia ada lagi peringkat-peringkat yang boleh mereka ni untuk seterusnya membuat rayuan terhadap hukuman yang telah pun dijatuhkan. Maka Malaysia seperti sikap yang saya katakan tadi, kita tidak payah masuk campur buat waktu ini kerana dia masih lagi mempunyai ruang untuk mereka appeal dalam keputusan yang telah pun dibuatkan. Terima kasih banyak. Bawa dalam bahasan saya mengenai International Criminal Court. Saya ada mungkin pegawai-pegawai yang akan maklumkan. Yang Berhormat Tuan Menteri. Terima kasih. Dan boleh lepas dia boleh saya izin untuk kalau bukan Ketua, saya nak jelaskan sini. Pada saya kalau tidak dibawa, saya dah bawa. Saya boleh tengok dalam Hansard. I'm not misleading the House. Boleh tengok dalam Hansard. Boleh. So, maknanya kalau tak ada, saya pun ada maknanya kalau tak ada, Yang Berhormat misleading the House. Yes, that's no problem. No, you can take me on that. Saya alright. Tak ada kisah. Datuk dan Ketua Timbalan Menteri, terima kasih. Saya ada bawa mengenai perkara kita Malaysia menjadi anggota Mahkamah Jenayah Antarabangsa, di mana pada tahun 2011 kita Kabinet telah mengumumkan bahawa Malaysia akan menjadi anggota tersebut, dan di Parlimen sendiri telah mengadakan satu conference, Asia Pacific Conference, di mana selepas tu Kabinet mengumumkan tersebut, dan sudah lebih kurang 4 tahun, dan selepas tu lebih kurang 10 negara telah menjadi anggota tersebut. Malaysia telah memberi komitmen ya, dan apakah pendirian terkini mengenai perkara tersebut, memandangkan kerajaan telah memberitahu, aku janji kepada international body bahawa kita akan menjadi anggota. Apakah sebab kelambatannya? Itu yang saya hujah hari itu. It's a treaty. Ya, it is a treaty. Tapi oleh kerana seperti yang saya nak jelaskan juga, dalam mana-mana treaty sekalipun, apabila kita nak menandatanganinya, kita mesti melihat sama ada undang-undang tersebut
dengan kalau kita bandingkan dengan undang-undang kita, kalau tidak ada persamaan, maka kita tangguhkan dahulu sehingga dianya boleh memberi satu persamaan di antara undang-undang kita dan undang-undang antarabangsa. Maka itulah menyebabkan kita mengambil sedikit masa sebelum kita menandatangani. Walau macam mana pun, walau bagaimanapun, komitmen itu tetap merupakan komitmen kerajaan. Terima kasih. Tuan Ketua, itulah Menteri, dia jawapan yang telah izin, saya berikan. Ini perkara baru, saya minta izin. Yang baru tak payahlah. Tuan Ketua, saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Muhammad.